Selepas pada tu berkenaan dengan hari ni kita nak mari tajuk berkenaan dengan apa ni bab semaya ni deh. Itu dia. Semaya ialah semaya yang fardu itu ialah 5: Zuhur, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh. 5 semaya yang tersebut ini tidak harus ditinggalkan sama sekali pada bila-bila masa sekalipun, selagi seorang itu sempurna akal. Dengan mana ni, akal sempurna dan fikiran pun sempurna, sekalipun di dalam keadaan tua supaya mak pun kena semaya lagi, selagi mana akal dia sempurna dan apa ni fikiran yang sempurna lagi. Boleh mari duk mengajar demo lagi ni. Tu dia. Ada tu sedang mengajar hormati sekalian. Keadaan tua, lemah dan sakit. Dan sakit. Adapun semaya pertengahan itu sebagaimana yang ditunjukkan oleh sebuah hadis yang sahih ialah semaya asar. Tuhan telah menyebut semaya ini kerana kelebihan dan keutamaannya, dan perkaranya pun telah terkenal dan termasyhur di dalam Islam. Sehingga mana? Iaitu sehingga sebab turunnya kelonggaran pada semaya khauf, semaya ketika dalam bahaya. Ceritanya begini, apabila kaum muslimin sedang giat berjuang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu uruh panggil ataupun peperangan. Semasa duduk dalam perang, semasa sekali dengan Nabi saat itu dalam perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersemaya dengan perjuangan muslimin itu semaya zuhur seperti caranya yang biasa. Manakala kaum musyrikin berada dekat dengan tempatnya itu, sedangkan melihat perbuatan kaum muslimin. Apabila mereka selesai semaya, berkata setengah kaum musyrikin kepada setengahnya, kita harus menyerang mereka. Kalau dia semaya bila, kita serai tekah tu, buat kaum musyrikin kata. Ketika mereka sedang bersemaya, nescaya kita akan menguasai mereka. Kita akan boleh benar dengan mereka perang ni. Berkata yang lain pula, sesudah ini mereka akan bersemaya lagi. Suatu semaya yang mereka lebih utamakan daripada datuk nenek mereka dan anak cucu mereka, yakni semaya asar. Pada masa itulah turun Sayyidina Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril pun mari berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk semaya khauf. Coba perhatikan betapa besarnya kelebihan semaya asar itu, sehingga ia dikenal oleh kaum musyrikin juga. Mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Munibina ilaihi wattaquh wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin. Dalam surah Ar-Rum ayat 31, sida pengajar hormati sekalian. Artinya di dalam keadaan kembali kepada Tuhan dan takutlah kepadanya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sewi takut, tak sewi gerung kepada gulawan musuh-musuh kita saat itu, kaum musyrikin. Kita takut kepada Allah, lebih hebat lagi kepada takut kepada kaum musyrikin. Serta dirikanlah semaya. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Perkataan anabah bererti kembali kepada Tuhan, iaitu takwa. Takut pada Allah dan mendirikan semaya, yakni mengerjakan dengan cara dan tertib yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu lagi, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un
walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Artinya surah dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ke ayat 9. Artinya sesungguhnya telah menang berbahagia orang-orang yang beriman yang berlaku khusyuk di dalam sembahyang mereka dan telah menjauhkan diri daripada perkataan yang kotor yang terhadap perintah zakat mematuhi yang memelihara kehormatannya malaikat kepada isteri-isteri mereka ataupun kepunyaan tangan kanannya sahaya perempuan. Maka sesungguhnya mereka itu tidak tercela. Maka barang siapa yang mengingini selain itu, mereka lah orang-orang yang melanggarkan batasnya. Dan mereka yang memelihara amanah dan janji-janjinya, dan mereka yang sentiasa memelihara semaya-semaya mereka itu. Dan firman lagi sedang mengajar hormati sekalian. Illal musallina allazina hum ala salatihim daimun. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 22 sampai 23. Artinya kecuali orang-orang yang mengerjakan semaya yang tetap di dalam mengerjakan semayanya itu. Allah Subhanahu Wa Taala mencawalikan mereka dari jenis-jenis manusia yang sentiasa berduka cita dan tidak sabar. Tetap kala ditimpa kesusahan dan tidak bersyukur, tetap kala mendapat kesenangannya. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala berkata bahwasanya orang yang sebenar semaya bukanlah orang yang selalu berduka cita ataupun sentiasa bergeluh kesah dan tidak bersyukur. Pada pendapat ketiga-tiga sifat ini adalah hitung mungkar, sedangkan Allah telah berfirman lagi, wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Artinya, dan dirikanlah semaya itu, sesungguhnya semaya itu melarang perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama sekali. Orang yang bersemaya serta memeliharakan segala waktu-waktu semaya akan dihalangkan oleh semayanya daripada mengerjakan segala yang ditegah. Seperti sifat-sifat yang tersebut di atas tadi, dan selainnya dari perkara-perkara yang dibencikan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Artinya, semayalah sebagaimana kamu lihat aku semaya. Nah, tegasnya orang yang bersemaya itu harus menurut tata cara dan tertib yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam semayanya. Semaya saat itu, ya Nabi buat contoh. Nabi semaya mengikut Nabi. Nabi kata, semayalah sebagaimana kamu lihat aku semaya. Seperti mana yang kita contohi daripada para ulama salaf dan khalaf radhiyallahu anhum. Hanya orang yang bersemaya sedemikian itu lah yang dihitungkan orang yang mendirikan semaya dan memelihara semaya di sisi Allah SWT. Hakikat semaya lahir dan batin. Ada dua hakikat bagi semaya, iaitu hakikat lahir dan hakikat batin.
semaya seorang itu tidak akan dikira sempurna melainkan dengan melaksanakan kedua-dua hakikat ini sekaligus. Adapun hakikat lahir itu ialah berdiri, membaca dan rukuk, sujud. Ni hak nampak, hak lahir, hak zahir. Seperti seumpama itu dari tugas-tugas semaya yang lahir. Adapun hakikat batinnya ialah seperti khusyuk. Hadir hatinya. Khusyuk dan telitah di dalam hati, tuluh ikhlas yang sempurna. Meneliti dan memahami makna-makna bacaan, tasbih dan seumpama itu dari tugas semaya yang batin itu. Tugas semaya yang lahir ialah bahagia badan dan anggota, manakala tugas semaya batin ialah bahagia hati dan rusia kebatinan dalam. Yang kedua inilah tempat yang diperhatikan Allah terhadap setiap hamba-Nya, yakni hati dan rusia di dalam dirinya. Berkata Imam Ghazali rahimahullah, perumpamaan orang yang mendirikan semaya secara hakikat lahir sahaja, seperti mengalfakan hakikat batinnya. Benarkah seorang yang menghadiahkan seorang puteri yang sudah mati, tiada bernyawa lagi, kepada seorang maharaja agung, dan perumpamaan orang yang alfa di dalam mendirikan hakikat semaya yang lahir. Benarkah seorang yang menghadiahkan seorang puteri yang kudung kaki tangannya, buta pula matanya, kepada seorang raja? Kedua-dua orang ini akan dimurkai raja disebabkan hadiahnya. Mereka akan diseksa dan dianyanyakan oleh raja kerana menghina kedudukannya raja serta menabaikan haknya. Imam Ghazali menyambungkan lagi, katanya samalah perumpamaannya dengan anda yang menghadiahkan sembahyangmu itu kepada Tuhan. Ingatlah, janganlah siapa anda menghadiahkan sembahyang itu dengan sifat-sifat yang tersebut sehingga anda patut menerima siksaan Allah Ta'ala. Wajib menyempurnakan kesucian sebelum sembahyang. Antara syarat-syarat memeliharakan semaya itu mendirikannya ialah menyempurnakan kesucian yang menyeluruh terhadap badan, pakaian dan tempat semaya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru miftahus salah. Artinya, kesucian itu adalah kunci semaya. Di dalam sebuah hadis yang lain lagi, at-tuhuru satral iman. Kesucian itu adalah separuh daripada iman. Kita buat bersih saat itu, separuh daripada iman. Dapat pahala belaka. Semua segala-gala kalau kita buat kena saat itu, ialah dapat pahala. Sidang pengajian yang rahmati sekalian, di antara lagi, kesucian itu adalah separuh daripada iman. Ialah meratakan wudu itu ke merata anggotanya serta membuat 3 kali. Ambil semaya saat itu, tiap-tiap basuh tangan 3 kali sehingga sampai semua 3 kali. Basuh telinga 3 kali, basuh koma mulut 3 kali. Sengok air dalam hidung 3 kali. Sehingga sampai basuh kaki 3 kali. 3 kali saat itu ialah mendulukan kanan di atas yang kiri. Itu dia. Semalam ni, alhamdulillah, ayah mak tengok TV Malaysia, duk mengajar buku semaya, ambil daripada mula-mula ambil semaya lagi dah. Lepas tu sehingga berdiri semaya, lepas tu
baca takbiratul ihram, dah. Sudah baca, dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum nak baca Fatihah. Dah. Baca bismillahirrahmanirrahim, lepas tu baca Fatihah. Sudah Fatihah baca surah. Sudah. Lalu tu lepas tu rokok. Rokok i'tidal dan sujud. Duduk antara dua sujud. Lepas tu baca tahiyat tengah sapa bui salah. Gitulah sedap pengajar hormati sekalian, kita kena belajar benar-benar buku Hasmaya ni tak boleh buat main-main. Bukan buat senda-senda main. Bukan kila ni. Hak ni hak wajib. Buku semaya tak semaya berdosa. Tidak. Kalau semaya saat itu lepas daripada dosa dan dapat pahala pula. Kita akan disoal di akhirat mula-mula iaitu semaya. Dan lagi pula ada pun mazhab salaf dalam menguruskan kesucian ialah tertib yang iaitu tertib yang terpuji di dalam segala cara-caranya, sebab mereka lah yang patut menjadi contoh dan tauladan. Saya mengajar hormati sekalian. Satu perkara lagi, memperbarui wuduk bagi setiap semaya adalah sunat. Memperbaharui wuduk bagi setiap semaya adalah sunat. Kita nak semaya tiap waktu, kita kena ambil wuduk. Barui wuduk. Ambil air semaya semula. Begitu pula dengan kekal berwuduk pada setiap waktu adalah dituntut. Kerana yang demikian itu mengandungi berbagai manfaat. Adalah diberitakan bahawasanya Allah Subhanahu Taala perintah. Perintah apa? Berfirman kepada Musa alaihissalam, "Iza sabatka musibah wa anta ala ghairi taharah fala talumanna illa nafsak." Artinya, jika engkau ditimpa bencana sedangkan engkau tiada bersuci ataupun tidak berwuduk, maka janganlah engkau mencela melainkan dirimu sendiri. Selain itu, ada banyak riwayat lain yang sahih mengatakan bahawa siapa yang berwuduk serai memperelok wuduknya, maka akan gugurlah semua dosa-dosanya dari anggota-anggota wuduk itu. Sesudah itu ia akan masuk bersemaya sedangkan keadaan dirinya bersih, suci dari segala dosa. Ni dia kepentingan wuduk, ambil air semaya saat itu sedang mengajar hormati sekalian. Kelebihan air semaya ada tubuh semua, iaitu selalu anggota semua tu diampunkan sekalian dosanya, iaitu suci. Orang ambil wuduk sana itu untuk meluruhkan dosa-dosanya. Lepas tu kalau kita tu beramal dengan wuduk ada semua di tubuh kita, iaitu kita duduk dalam suci, dia panggil. Jadi dirinya bersih, suci daripada segala dosanya. Ni orang ada wuduk, dia ada air semaya di tubuh semua. Mana kata orang ni suci dengan air semaya. Lepas tu ambil semaya dengan yakin, ambil semaya kena dengan dengan hukum hakam air semaya sana itu. Kenapa? Kerana siapa yang berwuduk ialah memperelokkan wuduknya. Mana kata air semaya ada tubuh semua, maka akan gugurlah semua dosanya dari anggota-anggota wuduk itu. Sesudah itu ia akan masuk bersemaya sedangkan keadaan dirinya bersih, suci dari segala dosanya. Tidak.
nak molek saat ni kejut huk gapo apa kau tu kat ni, ataupun kita mari pongoh baikan, kita ambil air semaya. Ambil semaya sudah, semaya sunat. Semaya sunat, semaya hajat 2 rakaat. Barulah kita nak senai diri. Kenapa? Ni besarnya, kerana orang ada air semaya saat itu, orang tu suci bersih daripada dosa-dosanya. Tu dah. Hak ni ayah mak duk wayak semua dah, air semaya ada tubuh semua. Jaga ada tubuh semua. Ayah mak duk amal lama masa mari dah. Air semaya ada tubuh semua. Alhamdulillah kita berasa senang hati, berasa bersih hati. Pakat beramal bersama, insya-Allah ada air semaya di tubuh semua. Kalau kita saat itu ada air semaya di tubuh, kita akan dapat kebersihan dan luruhlah sekiranya dosa-dosanya. Mana kata kita tubuh suci. Itu dia. Kalau nak perhabis dosa, kita ambil air semaya. Lepas tu selalu berdoa dengan Allah SWT dan selalu bertaubat dengan Allah SWT. Itu dia. Tu dia. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Marilah kita sama-sama kita memikirkan bahawasanya kita duduk di dalam keadaan duduk di dalam dengan jumpa dengan fitnah-fitnah dan bala-bala dalam harian kita. Kalau kita ada air semaya tubuh semua saat itu, bala tak sapa kepada tubuh kita, insya-Allah kita dapat pertunjuk dan pertolongan daripada Allah SWT. Orang yang suci, orang yang duduk sekali dengan Allah SWT dengan air semaya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, awalul waqti ridwanallah wa akhiruhu afullah wa innal 'abda la yusalli as-salata wa lam yukhrijha an waqtiha wa lama fatahu min awwalil waqti khairun lahu min ad-dunya wa ma fiha. Artinya, semaya pada awal waktu mendapat keredaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Ni orang usaha semaya awal-awal waktu, mana nak dapat keredaan Allah SWT. Dan pada akhirnya mendapat keampunan. Selagi seorang hamba itu akan mengerjakan semaya yang tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya, adalah lebih utama baginya daripada dunia dan daripada dunia dan sainsi sains dan sainsnya. Adalah terlalu buruk bagi seorang mukmin apabila masuk waktu semaya padahal dia sedang sibuk dengan kerja-kerja dunia. Maka dia bukan sahaja tidak meninggalkan kerja-kerja itu, malah tidak segera mendirikan semaya yang diperlukannya oleh Allah SWT ke atasnya dan menunaikannya. Jelaslah yang demikian itu disebabkan oleh kelalaian yang sudah meneban di dalam dirinya. Kau lama kau tebal, kau lama kau tebal, kau jadi, kau buat lama kau kau tebal di dalam dirinya. Mana kata kurang makrifah terhadap Allah SWT dan lemah kecintaan terhadap akhirat. Haram melewatkan semaya dari waktunya. Adapun melewatkan semaya sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Azan dan iqamah sebelum semaya tidak harus ditinggalkan kerana keduanya adalah dihitung sebagai syiat-syiat semaya. Gitu. Tanda-tanda syiat-syiat ni tanda-tanda semaya. Azan dan iqamah juga
akan mengusir syaitan dari orang yang akan bersemaya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza salat adbara syaitan." Artinya apabila diseru untuk semaya, syaitan akan lari mengundurkan dirinya. Syaitan lari perak takar. Sebab tu nak molek sana tu kita azal kokoh pun tak apa deh. InsyaAllah kita pakat beramal bersama. Mana? Apabila diseru untuk semaya, syaitan akan lari mengundurkan dirinya. Lalu tu semaya tidak harus ditinggalkannya. Azan dan iqamah sebelum semaya tidak harus ditinggalkannya. Kita nak semaya, kita ber kokoh apa tak apa dah, ber mudah-mudah apa tak apa dah. Lepas tu iqamah. Nak molek kita ber, lepas tu sudah ber semaya sunat. Sudah semaya sunat kapik itulah. Lepas tu iqamah. Buat lagu ni semua-semua. Kerana ber saat itu hambak setan. Nak wilpah pada menyakit was-was pun. Kita ber, lepas tu iqamah. Itu dah. InsyaAllah kita pakai beramal bersama. Iza nudiya lis-salati adbara syaitan. Apabila diseru untuk semaya, iaitu ber dan qomat, syaitan akan lari mengundurkan dirinya. Itu dah. Lepas tu dia dalam semaya, wajib khusyuk dan hadirkan hati di dalam semaya. Apa dia? Di antara memelihara semaya dan mendirikannya lagi ialah menimbulkan khusyuk. Menimbulkan khusyuk di dalam diri dengan sebaik-baiknya. Ialah menghadirkan hati. Hati itu mari duduk di dalam semaya. Jangan pergi keluar daripada semaya. Hati duduk dengan semaya. Tidak. Dan meliti baca-baca serta memahami makna-maknanya. Nak molek sana itu boleh fahamkan makna-makna di dalam semaya kita sana itu. Kita kita faham dalam hati. Seperti mana auzubillahi minasyaitonirrajim, dalam hati kata minta berlindung daripada syaitan yang nerjah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat murah dan amat mengasihani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, yang amat murah dan amat mengasihani. Tidak. Dia ada witritah di dalam hati saat itu, duduk dalam semaya. Dan menghadirkan hati, melitikan baca-baca serta memahami maknanya. Merasakan rendah hati dan rendah diri ketika di dalam rokok dan sujud. Meliputikan hati dengan kebesaran Allah SWT dan kesuciannya ketika bertakbir dan ketika bertasbih pada seluruh gerak-geri di dalam semaya, meninggalkan segala fikiran-fikiran dan litasnya hati yang berkaitan dengan urusan dunia. Kita kena buat tu baik wahbi. Jangan ada teritah langsung dunia. Kerjaan. Dan membelakangi perbicaraan di dalam diri pada waktu semaya, hendaklah segala perhatian di dalam semaya itu tertumpu hanya kepada mendirikan dan menunaikannya dengan baik. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT, sebab semaya dengan hati yang lalai dan tenapa khusyuk dan hadirkan hati adalah tiada berguna dan tiada bermanfaat sama sekali. Sudah mengajar hormati sekalian. Marilah kita sama-sama kita mengingati Allah SWT. Ya, semaya ialah yang utama sekali. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah,
Setiap semaya yang tiada disertai oleh hati yang hadir, maka ia lebih cepat mendapat penyeksaan. Di dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, "Laisa lil 'abdi min salatihi illa ma aqala minha, wa innal musalli qad yusalli as-salah fala yuktabu lahu minha sudusuha wala usuruha." Artinya, tiada sesuatu yang diperolehi seorang hamba daripada semaya melainkan apa yang dibuatnya dengan akal yang penuh kesedaran. Mana kata kita kesedaran duduk dalam semaya. Tengah duduk dalam semaya, jangan akal fikir pergi keluar daripada semaya. Pergi rata riti sana dengan lalai yang panggil. Dan sesungguhnya, seorang yang menunaikan semaya itu ada kalanya bersemaya tiadalah dicatat baginya 1/6 daripada semaya itu ataupun 1/10 darinya. Wala usuruha. Maksud dicatatkan baginya dari semaya itu sekadar ia hadir bersama-sama Allah Subhanahu Wa Taala dan hatinya khusyuk terhadapnya. Ada kala banyak dan ada kala pula sedikit menurut kadar kelalaian dan kesedarannya. Orang yang hatinya hadir dan segala anggotanya khusyuk dicatat baginya seluruh semaya itu. Orang yang lalai dan berangin-angin di dalam semaya, tiada dicatatkan baginya suatu pun daripada semaya itu. Rajinlah anda berkhusyuk dan menghadirkan diri di dalam semaya. Moga-moga Allah menghormati kepada engkau. Tiliklah firman Allah, firman Tuhan yang anda baca di dalam semaya. Dan jangan sekali-kali anda membaca dengan cepat. Baca pun jangan cepat sangat. Kau baca dan perhati di dalam semaya kita. Apa ni doa-doa kita di dalam semaya sana itu kena perhati. Nescaya anda tidak akan dapat meneliti maksudnya. Tamak ninuh di dalam semaya. Tamak ninuh di dalam semaya. Jika anda rokok dan sujud, jangan sekali-kali terlupa tamak ninuh dengan molek kita masa rokok dan sujud. Jangan lupa tamak ninuh di dalam rokok dan sujud. Sedangkan tamak ninuh di dalam rokok, iktidal dan di dalam kedua sujud serta duduk di antara keduanya adalah wajib yang tidak boleh ditinggalkan di dalam semaya. Sama ada semaya fardu maupun semaya sunat. Semaya tanpa tamak ninuh adalah batal dengan molek Orang yang semaya cepat coh sana itu jagalah. Dengan kerana orang semaya tanpa tamak ninuh adalah batal. Orang yang tiada menyempurnakan rokok, sujud dan khusyuk di dalam semayanya ialah orang yang mencuri semaya. Orang curi semaya. Curi malah mana? Jadi mari gaduh. Tu dah. Gaduh pagi hari. Sebagaimana tersebut di dalam sebuah riwayat. Sidang pengajian yang berhati sekalian. Pada riwayat yang lain pula tersebut. Iaitu barang siapa yang melihara semaya serta menyempurnakannya pula, semaya itu akan terangkat ke atas langit. Semaya yang khusyuk tawaduk, semaya yang yang ada tertik terening, ada tamak ninuh, ada dengan tak gaduh semaya dan baca-baca pada tak gaduh, baca anyu-anyu Wipah
dan ambil pahaman dalam mana-mana dalam ayat-ayat semaya saat itu deh. Semoga Allah memelihara engkau sebagaimana engkau memelihara aku. Tuhan kata deh. Tetapi orang yang tidak menyempurnakan sembahyangnya, nescaya semaya itu akan terangkat di dalam keadaan hitam lega. Wujud semaya itu, semoga Allah menyiakan engkau sebagaimana engkau menyiakan aku. Lalu semaya itu dilipat apa panggil. Dilipat-lipat apa panggil. Sebagaimana dilipatkan baju. Yang berkoyak itu. Dan pula dipukulkan ke muka orang yang mengerjakannya. Dia lipat-lipat baju dah ni, dia tapa di muka orang semaya saat itu. Ingat kita tak nampak. Itu dah. Ni umpamanya orang yang buat main-main dengan semaya. Buat main-main dengan semaya. Lalu tu kita kena ada khusyuk dan tawaduk. Kita duduk berkecek dengan Allah SWT. Kita hormat kepada Allah, Allah hormat kepada kita. Kalau kita tak hormat kepada Allah, Allah tak hormat kepada kita. Bahkan lagi pula dilipatkan semaya saat itu seperti mana lipatkan baju. Lipat-lipat sudah dah saat itu. Kebah apa ni? Nyok apa ni? Payah nak sebutnya. Lalu tu sedang mengajar mati sekali. Kita marilah. Kita semaya kita jadi khusyuk tawaduk. Kita semaya kerana Allah. Kita baca anyu-anyu dan nak rokok, nak sujud, we ada tamak ninah. Orang semaya tidak ada tamak ninah, tak sah semaya, batal semaya. Ingat. Kalau duk buat lagu tu mari dah, hari ni jangan buat. Hari ni minta ampun dosa-dosa kesilapannya. Minta ampun dengan Allah SWT. Dengan kerana ada masa lagi. Selama mana pintu taubat masih terbuka lagi, kita minta ampun dan taubat kepada Allah SWT. Kita nak semaya, jadi semaya mengikut Rasulullah SAW. Pas ni tamak ninah di dalam semaya sana itu, semaya kenapa tamak ninah adalah batal. Batal lah semaya lah. Mana tak ada tamak ninah? Semaya poh semaya makan padi. Kok. Tu dah. Semaya buat apa lagu tu? Kita semaya ni wada tertik, wada terni. Semaya dengan berjuruh. Barulah kita nak dapat semaya kita tu penuh. Dan diakak naik ke langit. Dengan cemerlang apa panggil. Dengan cerah cuaca. Kerana semaya kita ni, pahala kita, malaikat akik naik ke langit. Allah akik naik ke langit. Kalau semaya kita tak sempurna saat itu, ialah akik dengan gelak gelita. Gelak gelemak, tak ada cahaya langsung. Panak lagu tu. Buat kerja letih free ni tak jadi. Supaya kata buat kerja tak boleh duit. Kita semaya tak boleh pahala. Bahkan berdosa pula. Kerana apa? Kerana melampaui dia panggil. Melampaui tak amat-amati dengan Allah SWT. Tak wihormati kepada Allah SWT. Kerana semaya itu ialah tiap agama. Di dalam sebuah hadis yang lain lagi, saya pengajar mati sekadar. Innama salatu tamaskun wa takhaddu wa takhasya. Artinya, sesungguhnya semaya itu adalah ketenangan hati dan kerendahan diri dan permohonan jiwa. Gitulah sedang mengajar mati sekali. Lepas tu masa kita berkat dengan waktu subuh sangat-sangat dah ni. Gok-gok, cuek-cuek. Anak-anak, cucu-cucu, adik gok, abai-abai gok, adik. Bangun semaya subuh. Awal-awal waktu. Dan semaya pula dengan khusyuk tawaduk. Jangan gaduh dalam semaya. Kita ada, tamak ninah panggil. Beradu sebentar. Tamak ninah ni beradu sebentar. Seperti mana kita rokok, lepas tu tidak bangun sana itu. Beradu boleh senapah, dua napah. Lepas tu sujud. Dan sujud pula antara dua sujud sana duk jadi senapah dua napah. Jangan bekas bangun turna sujud. Itu
tak ada tumaninah ialah batal semaya. Begitulah sedang mengajar mati sekalian.